Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tersambung perbincangan tentang kelahiran firqah dan mazhab dalam masyarakat Islam. Adapun para ulama generasi awal, kalangan as-salaf, yakni kalangan kurun yang pertama, kedua dan ketiga hijrah, berkhilaf dari segi fiqh siasah dalam perkara khilafah, termasuk di kalangan ahli bait adalah bermazhab salafi yang akidahnya. Dan zaman selepas generasi salaf pula ada yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah akidahnya, Syiah politik dan fiqhnya. Dan ada pula yang tidak bermazhab Syiah, tetapi mereka menyokong ahli bait dari segi politik. Kita perlu membedakan di antara masalah faraq politik dalam Islam, masalah akidah, cabang akidah, dan masalah fiqh. Di sana terdapat ulama-ulama yang Syiah politiknya tetapi akidahnya salaf. Dan ada yang akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang fiqhnya mazhab Ahli Sunnah, tetapi politiknya mendukung Sayyidina Ali. Dia bukan Syiah. Mendukung Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, yang dizalim, ditekan dan disinggah di zaman Umayyah. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau, sehingga terkeluar dari akidah yang benar, dihukum bukan Islam. Itu satu hukuman yang salah. Bukan lagi hanya perkara khilafiyah yang dianggap berkait dengan rukun-rukun. Di sana tak dinafikan adanya kalangan Syiah, kalangan Khawarij dan sebagainya akan kita baca, yang melanggar rukun-rukun dan asas-asas akidah seperti Ismailiyah, Bayaniyah dan lain-lain. Kerana ada yang melampau sehingga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai rasul dan menjelmanya Tuhan ke dalam diri Sayyidina Ali, dan bermacam-macam penyelewengan yang lain. Ada pula yang tenggelam di dalam kejahilan, yang perlu diselamatkan secara ilmu dan hikmah. Terdapat kalangan mereka yang berlaku ketelanjuran kerana kejahilannya. Perlu ditangani dengan bijaksana. Di kalangan yang dinamakan Khawarij juga, ada yang sederhana seperti golongan Ibadiyah. Bahkan ada kalangan ulama yang menegaskan mereka sebenarnya adalah pengikut ulama tabi'in yang berilmu dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhu yang masih hidup di zamannya, seperti Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'sa Jabir bin Zaid yang menentang kezaliman di kalangan Khalifah Umayyah. Adapun gelaran Khawarij terhadap mereka hanyalah fitnah politik di zaman itu.
kerana mereka bukan yang melampau sehingga meminda dan membatal hukum syariat, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak seperti itu. Mereka tidak seperti yang melampau, seperti golongan Azariqah, Ajaridah dan lain-lain yang akan kita baca insya-Allah. Bahkan riwayat-riwayat mereka ini disebut dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh. Berlakunya kekhilafan juga disebabkan kerana kedudukan yang jauh dengan pusat perkembangan ilmu di antara satu sama lain, tanpa alat perhubungan dan mendapat maklumat yang tepat seperti di zaman ini. Perlu diketahui juga ramai yang terpaksa berhijrah, menyelamatkan diri daripada buruan beberapa pemerintah Umayyah dan Abbasiyah yang zalim dan kejam di zamannya, yang memburu ahli bait, keluarga Rasulullah SAW yang dikira ancaman kepada pengaruh dan kuasanya, menyebabkan mereka jauh daripada bandar yang menjadi pusat pengajian. Adanya para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in menyebabkan tersasul kerana kejahilannya. Di sana terdapat hadis-hadis yang banyak menyatakan bahawa Rasulullah SAW menangis di hadapan para sahabat, menyebut ujian yang akan dihadapi oleh keluarganya selepas kewafatannya. Ini kemenangan berlaku dalam sejarah umat Islam yang perlu kita pahami dalam kita membahaskan tentang mazhab-mazhab ini. Kerana terdapat tekanan yang sangat dahsyat terhadap keluarga Nabi SAW oleh kalangan khalifah Umayyah dan Abbasiyah yang menegakkan pemerintahan mereka dengan zalim, menganggap keluarga Nabi adalah ancaman, sehingga sanggup membunuh keluarga Nabi, memenjara, meracun dan sebagainya. Dan di sana ada ulama-ulama yang mempertahankan keluarga Nabi, seperti Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah yang mempertahankan keluarga Nabi SAW yang diunyanya, yang dizalimi oleh khalifah-khalifah ini. Bahkan di sana ada ulama-ulama yang tabi'in yang menyembunyikan diri, seperti Sufyan al-Thawri. Seorang yang terkenal, Sufyan al-Thawri ini terkenal di kalangan salaf dan ada mazhab dia sendiri sebelum mazhab 4. Ada mazhab Sufyan al-Thawri. Dia adalah ulama tabi'in yang tersuhur. Dia menentang Khalifah Umayyah, yang keluar Khalifah Abbasiyah yang menindas keluarga Nabi SAW. Sa'id bin Jubair menentang Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah, sehingga dipancung lehernya. Dia bukan Syiah. Dia membela keluarga Nabi SAW. Ini tak dianggap Syiah mesti kerana berlaku kezaliman terhadap keluarga Nabi. Menyebabkan ada yang menyembunyikan diri, berhijrah tempat-tempat yang jauh. Di zaman itu tidak ada alat-alat perhubungan yang mudah. Sedangkan pusat perkembangan ilmu di bandar-bandar yang terkenal seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah dan lain-lain, di Yaman, di Syam, di Mesir, ada pusat ilmu yang dipimpin ulama para sahabat radhiyallahu anhum. Bila ditindas, menyebabkan ada yang tak belajar, yang tak mengaji. Bila tak mengaji, memberi pandangan sendiri. Ini menyebabkan berlakunya kaum-kaum yang dhaif. Ada yang dhaif yang dianggap dhaif dari segi porok sahaja. Dan ada yang tersasul. Ini perlu kita tapis dengan cara yang terperinci. Perlu kita kaji dengan mendalam, dan kita kena sedar bahawa peristiwa menzalimi keluarga Nabi tidak boleh dipandang ringan oleh umat Islam. Bukan sahaja kalangan Syiah, termasuk kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perlu dipahami betapa syahidnya sahabat muda Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma
yang menentang kerajaan Umayyah selepas syahidnya Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan daripada mazhab Syiah, dan ayah Zubair pula syahid dalam fitnah peperangan Al-Jamal. Ini perlu dipahami. Bagaimana Zubair bin Awam dengan Talhah keluar bersama dengan Ummi Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan Sayyidina Ali kerana salah faham dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Kemudian mereka berundur. Dan apa yang menarik ialah Abdullah bin Zubair, anak Zubair ni, sahabat yang muda. Abdullah bin Zubair ni sahabat, bukan calang-calang. Mengambil langkah menentang kerajaan Umayyah. Selepas cucu Nabi dibunuh oleh kerajaan Umayyah, Abdullah bin Zubair memimpin penentangan, menguasai Hijaz dan berperang dengan Umayyah sehingga dia bunuh syahid dalam perang yang terkenal, menjadi bencana pada umat Islam. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat alim yang muda di zaman Rasulullah SAW, yang menengkeng seorang jemaah haji yang datang daripada Iraq, bertanyakannya hukum darah nyamuk. Abdullah bin Umar ialah sahabat yang tinggal di Mekah, menjadi rojokan penduduk Mekah dan sekitarnya. Di musim haji, mereka bertemu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ulama sahabat yang masih ada. Kerana beliau muda di zaman Nabi SAW, mewarisi ilmu zaman Nabi, menjadi tempat bertanya. Dalam satu kisah, seorang jamaah haji daripada Iraq bertanya Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk yang pecah di baju. Apa hukum? Abdullah bin Umar menengkeng. Kamu tanyakan aku. Kamu dari mana? Dari Iraq. Orang yang tanya dari Iraq. Kamu tanyakan aku hukum darah nyamuk. Mengapa kamu tidak tanya hukum darah cucu Nabi Husain yang dibunuh dan dipancung di Iraq? Menunjukkan orang Islam memandang remeh pembunuhan cucu Nabi. Duduk bahas pasal hukum nyamuk, darah nyamuk pecah di baju. Dahsyatnya keadaan orang Islam di masa itu. Begitu juga dengan kedatangan pengaruh falsafah oleh penterjemahan di zaman Abbasiyah. Ini satu hal pula. Zaman Abbasiyah berlaku penterjemahan. Asalnya menterjemahkan buku-buku sains dalam bahasa Arab untuk menambahkan ilmu duniawi bagi orang Islam. Tiba-tiba diterjemah sama buku-buku falsafah. Bila terjemah buku falsafah, maka menggunakan akal. Bincang tentang akidah, menggunakan akal. Meninggalkan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Maka timbullah kecelaruan pemikiran akidah yang dipengaruhi oleh falsafah. Di zaman Abbasiyah, munculnya golongan Mu'tazilah, Jabariyah. Di kalangan ahli sunnah, tumbuhnya aliran salaf dan khalaf. Kalangan ahli sunnah pula, ada aliran salaf dan khalaf. Aliran khalaf ini ialah golongan ahli sunnah yang berdebat dengan Jabariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Golongan salaf ni, dia pakai ayat Quran. Tak mampu nak berdebat, pakai ayat Quran saja. Maka lahirlah kumpulan yang berdebat. Kalangan ahli sunnah yang menentang Mu'tazilah dan Jabariyah, yang mencipta ilmu kalam. Nama pun ilmu kalam. Kalam ni ilmu banyak cakap, banyak berujar tentang sifat-sifat Tuhan. Yang berpecah pula kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah pengikut Abu Mansur al-Maturidi yang akan kita baca. Dan Abu Hasan Asy'ari ini pula ada 3 peringkat dia. Yang pertama, dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Yang kedua dengan ilmu kalam, menggunakan mantik dan falsafah untuk berhujah dengan Mu'tazilah. Yang ketiga, dia kembali ke pandangan salaf, berpegang pada zahir ayat-ayat Quran. Ini nyata dalam kitab Al-Ibanah karangannya. Rojok kitab karangan Abu Hasan Asy'ari, kitab Ibanah,
menunjukkan bahawa dia terpengaruh di akhirnya dengan mazhab salaf. Dan salah pula terbahagi pula zaman mutakhir kepada Wahabi. Wahabi ini pecahan daripada salaf, Salafi. Dan lain-lain di zaman mutakhir. Kalangan salaf ni ada salaf yang macam-macam jenis. Ada yang Wahabi, ada yang lain-lain lagi. Perkembangan ini juga mempengaruhi golongan Khawarij dan Syiah. Khawarij juga berpecah. Syiah berpecah. Sehingga berpecah pula kepada mazhab-mazhab yang lebih banyak. InsyaAllah, semua golongan ini akan dibincang secara terperinci dan tafsir. Imam Malik bin Anas rahimahullah menegaskan bahawa jangan bertasahul. Jangan bermudah-mudah menghukum sesat. Keluar daripada Islam dan kesalahan besar yang lain yang boleh dihukum dengan hukuman yang berat, qisas dan hudud pun tak boleh dihukum dengan mudah-mudah. Begitu juga dalam akidah, jangan hukum mudah-mudah. Kafir ke, murtad ke, jangan mudah-mudah. Bahawa sekiranya ada 100 hujah, kata Imam Malik, 99 nyata dia jadi kafir. Dan hanya satu sahaja masih meragukan. Maka janganlah menjatuhkan hukuman. Kerana takut kita hukum secara salah orang yang kerana jahil dan sebagainya. Ada pula para ulama yang sama mazhab akidahnya, tetapi berbeza mazhab fiqhnya. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mazhab fiqh yang berbeza. Masalah fardu. Semuanya bermazhab salam. Akidahnya mazhab salam. Kerana ini generasi awal. Kurun yang pertama, kedua, ketiga hijrah. Belum ada lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Dan sebab itu mereka mazhab salam. Jangan kita babi buta mengarah Asy'ariyah lah satu-satunya mazhab dalam Islam ni. Pernah satu kisah interview pilih imam, tanya Imam Nabi Muhammad mazhab apa? Dijawab mazhab Syafi'i. Ini tolok rupanya. Padahal Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Tak sempat dengan Nabi. Takkan Nabi Muhammad ikut mazhab Syafi'i. Oleh kerana ta'assub Syafi'i itu, Nabi Muhammad mazhab Syafi'i. Ini begitulah Asy'ariyah Maturidiyah ni mazhab yang lahir kemudian. Maka ulama-ulama yang terdahulu tak temu dengan Asy'ariyah Maturidiyah ni. Antara imam mazhab iaitulah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Semua mazhab salaf. Adapun Imam Nawawi dan Ibnu Katsir yang mazhab Syafi'i dari segi fiqhnya, tetapi salafi dari segi akidahnya. Ini zaman mutaakhir. Dia kemudian berbuatan Asy'ari Maturidi. Fiqhnya mazhab Syafi'i, tetapi akidah mazhab salafi. Berbeza dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang juga bermazhab Syafi'i dari segi fiqhnya, tetapi bermazhab Asy'ariyah dari segi akidahnya. Begitu juga ramai kalangan yang mazhab Hanafi fiqhnya, tetapi Maturidi mazhab akidahnya. Kerana Abdul Mansur Maturidi lahir di antara Iran dan Afghanistan. Kawasan itu kawasan mazhab Hanafi. Pengaruh mazhab Hanafi. Oleh kerana itulah penduduk di situ banyak mazhab Hanafi, tetapi akidahnya mengikut Abu Mansur al-Maturidi. Disebabkan masa dan tempat yang berbeza dan cabaran pengaruh ilmu yang berlainan. InsyaAllah kita akan mulakan perbincangan dengan memperkenalkan puak yang lahir dari kekhilafan politik, dengan mendahulukan golongan yang sederhana yang tidak membabitkan kerosakan akidah dan boleh diterima sebagai orang-orang Islam dengan menyebut perkara yang menjadi kekhilafan di antara kita dan mereka. Sesungguhnya diperkenalkan golongan yang dikira keluar daripada anggota umat Islam kerana ternyata melampaui dasar-dasar yang melibatkan perkara rukun, akidah, syariat dan akhlak, dan mendedahkan penyelewengan mereka walaupun mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang-orang Islam. Dan semuanya mengaku ahli sunnah juga.
Yang sesat tu mengaku ahli sunnah juga. Yang Syiah kata dia ahli sunnah, Khawarij kata dia ahli sunnah. Bukan saya, kita punya ahli sunnah. Semua mengaku ahli sunnah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyelewengan akidah dan sentiasa mengurniakan hidayahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah mazhab-mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah. Iaitulah 3 mazhab yang besar dalam masalah akidah. Mazhab Salaf, mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. InsyaAllah kita akan bincang tiap-tiap satu dari segi sejarah dan kepahaman. Mazhab Salaf mereka itu ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mengikut mereka yang paling utama di kalangan mereka ialah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian diikuti oleh para ulama tabi'in dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka sehingga kurun ketiga Hijriah, dikenali dengan golongan salaf. Mereka ialah angkatan pertama di kalangan mereka dikenali dengan nama salaf, di mana mereka berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat, tetapi menyerahnya kepada Allah. Berpandukan kepada firman Allah Ta'ala, huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mereka wakaf di situ. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Al-Imran. Maksudnya dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yakni yang terang maksudnya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni yang mengandungi beberapa pengertian yang sama dan tidak terang maksudnya. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang mutasyabihat, yang sama-sama, kerana mempunyai tujuan menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Mereka ini
berpandukan pada ayat yang dibaca tadi dengan wakaf pada firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui takwilnya malaikat Allah sahaja. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalami ilmu mereka berkata, kami beriman dengannya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Dan tidak mengambil pengajaran mereka mempunyai akal fikiran. Mereka menyerah pada Allah Ta'ala. Ini golongan salah. Adapun golongan khalaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina. Dan tidaklah mengetahui takwilnya malaikat Allah dan orang yang mendalami ilmu. Perkataan takwil mengandungi beberapa makna dalam bahasa Arab. Takwil makna tafsir. Tuan ini salah. Takwil dengan makna memindahkan tujuan dia. Itu salah. Adakah ayat mutasyabihat boleh ditafsirkan? Ini khilaf antara salaf dan khalaf. Salaf tidak mahu menafsirkannya. Mereka seruh pada Allah Ta'ala. Ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang mengatakan perkara benda kepada Allah, seperti yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Perkataan-perkataan ini seolah-olah menunjukkan perkara yang sama dengan makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak boleh banding dengan makhluk. Di sini pun khilaf lagi antara salaf dengan khalaf. Salaf menyebut laisa kamitslihi syai', tak ada sepertinya sesuatu pun. Khalaf kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahi dengan segala yang baru. Maksudnya sama saja, perselengkan dari perkataan saja. Semua mereka menerima bahawa Allah Ta'ala tak boleh dibandingkan. Cumanya ulama salaf menyerah pada Allah dalam perkara ayat mutasyabihat, mengatakan tangan itu tangan, mata itu mata, bersemayam itu bersemayam, tetapi tak sama dengan makhluknya. Disebut dalam matan Jawharah, kullu nassin awhama tashbiha awalhu ahwawit warum tanziha. Setiap nas yang menimbulkan syubhat, takwil ataupun surah pada Allah Ta'ala. Takwil ini ialah menafsirkan dari segi balaghah. Khalaf mengatakan maksud tangan itu ialah kuasa Allah Ta'ala, bukan tangan sungguh. Mata Allah Ta'ala melihat. Bersemayam Allah Ta'ala maha berkuasa. Mereka mentakwilkan dengan ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab. Ada penggolongan salaf tak mentakwilkan, serah pada Allah Ta'ala. Tangan. Tapi tangan tak sama dengan makhluk. Mata tak sama dengan makhluk. Di antara mereka ialah imam-imam mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyanus Tsauri. Mereka adalah ulama-ulama salaf. Mereka ni generasi awal. Tabi'in, tabi'it tabi'in. Kurun yang tidak sampai ketiga Hijriah. Belum ada Asy'ariyah Maturidiyah lagi. Bila ditanya Imam Malik
dalam majlis halaqah, majlis mengajar di masjid. Apa makna Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa? Makna apa Tuhan semaya ala arasy? Malik kata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu diketahui. Bersemayam. Wal kaifu majhul. Bagaimana keadaan kita tak tahu. Allah Ta'ala tak sama makhluk. Wal imanu bihi wajib. Percaya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana itu bid'ah. Jangan tanya hal Tuhan. Serah pada Allah Ta'ala. Adapun golongan khalaf, Asy'ariyah kita akan baca kemudian. Para ulama itu terdiri dari berbagai-bagai kemampuan ilmunya. Di zaman awal mereka tidak banyak berhujah secara akliyah. Kerana mereka menerima tanpa perlu hujah yang banyak. Sehingga mereka menerima secara menyerah diri ke apa sahaja yang dinyatakan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Mereka tak banyak tanya. Para ulama itu terdiri dari berbagai kemampuan ilmunya. Ada yang mendalami semua ilmu Islam. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu alat yang berkait dengan bahasa Arab, dengan Quran, dengan hadis. Dan ada pula dalam bidang yang tertentu sahaja. Ada yang bergiat dalam mendalami ilmu agama dalam berbagai-bagai bidang seperti akidah, yang berkait dengan perkara-perkara beriman kepada Allah, perkara-perkara nubuah, kenabian dan risalah kerasulan, dan rukun-rukun iman yang lain. Mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu fiqh dan akhlak atau tasawuf. Ada pula yang memberi perhatian khusus untuk meriwayatkan secara sanad yang sahih dari Nabi SAW untuk menjamin keselamatannya dari kepalsuan. Ada kan ulama yang bincang tentang sanad. Siapa yang meriwayatkan tafsir dan hadis. Ada yang mendalami ilmu qiraat, ilmu bacaan saja. Bacaan Al-Quran. Di mana wakaf, di mana wasal, barisnya bagaimana. Kadang-kadang bila berbeza baris, berbeza pahamannya. Bila berbeza tempat wakaf, berbeza pahamannya. Contohnya ayat yang tadi. Wakaf di situ makna lain, bila wasal makna lain. Menimbulkan khilaf. Ada yang masyhur dengan ilmu akhlak, tasawuf. Perkara pembersihan hati dan jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah yang dikenali dengan golongan tasawuf. Ada yang menghabiskan umur berjihad di medan perang, mempertahankan Islam dan memerangi musuh-musuhnya. Ada yang masyhur dengan ilmu bahasa Arab seperti nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya, yang menjadi alat penting untuk mempelajari agama dengan bahasanya yang asal, iaitu bahasa Arab yang menjadi bahasa asal Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada pula yang masyhur dengan urusan-urusan lain, tetapi mereka adalah pengikut setia para ahli sunnah wal jamaah. Mereka tak berkelahi, tak berbalah. Ini zaman salaf. Ada yang mendalami semua ilmu. Ada yang sebahagian ilmu itu saja. Ada yang sibuk dengan jihad, yang sibuk dengan berniaga. Semua mereka berperang pada Islam. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Surah At-Taubah ayat 122. Artinya tidaklah semestinya orang yang beriman itu keluar berperang, berjihad semuanya. Maka mengapa tiada ada satu kumpulan daripada mereka itu orang-orang yang keluar menuntut ilmu, memahami agama, tafaqquh fid din,
supaya mereka benar-benar memahami agama ini. Dan supaya mereka menjadi orang yang memberi peringatan kepada kaum masing-masing apabila mereka kembali bersama kaum mereka. Supaya mereka sentiasa berwaspada dengan berpegang kepada ajaran agamanya. Dengan maksud, bukan semua orang Islam menghabiskan masa berjuang. Ada yang tinggal di masjid, yang mengaji dengan ulama-ulama sahabat dan tabi'in. Ada yang berniaga, menyediakan kemudahan bagi orang Islam. Ilmu dalam Islam ni ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Kerja fardu ain, kerja fardu kifayah. Yang wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan yang Islam dan wajib secara umum. Fardu kifayah ni bukan sahaja sembahyang jenazah seperti pahaman orang Melayu. Fardu kifayah ni dalam semua urusan kehidupan, termasuk urusan agama secara mendalam. Itu fardu kifayah. Di zaman awal Islam, mereka menyebut at-tafaqquh fi din itu dalam satu ilmu agama yang tidak dipecah-pecahkan. Asalnya bila sebut tafaqquh fi din dengan makna seluruh ad-din itu. Semua perkara yang ada dalam Islam yang berkait dengan agama dan kehidupan manusia, hukum hakamnya, itu ad-din. Kemudian ilmu Islam dipecahkan mengikut perkara iman atau akidah. Yang dinamakan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu aqaidul iman. Dipecah pula ilmu agama kepada tiga perkara. Yang berkait dengan iman, akidah disebut ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman. Perkara hukum syariat pun dinamakan ilmu fiqh. Hukum hakam berkait dengan ibadat, muamalat dengan masyarakat, negara. Ini ilmu fiqh. Dan perkara akhlak atau ihsan dinamakan ilmu tasawuf. Khusus dalam akhlak dipanggil ilmu tasawuf. Berpecah pula kepada mazhab atau tariqat masing-masing. Tiap-tiap ilmu ni ada mazhab dalam berkait cabang. Akidah ada mazhab, fiqh ada mazhab, tasawuf ada tarikat, mazhab lah juga. Akidah dan perkara rukun sama saja. Perkara dasar sama. Bersampai pada furu' menyebabkan pandangan berbeza. Ada salaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada pula fiqh. Fiqhnya ialah dalam zaman mutaakhir dikenali dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebelum ada mazhab empat ini, mazhab para sahabat radhiyallahu anhu. Ada mazhab Abdullah bin Abbas, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kerana sahabat ini tinggal di tempat yang jauh antara satu sama lain. Dihantar oleh Nabi SAW. Bila timbul masalah furu', mereka berbeza pendapat. Rukun sama saja. Dalam masalah fiqh dan masalah yang lain. Itu zaman sahabat, zaman tabi'in, ramai lagi. Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, dan lain-lain. Tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Ramai. Berpuluh-puluh. Belum ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tetapi mazhab mereka tidak dibukukan secara khusus. Masih ada kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir. Akan ditemui kalau dibaca secara mendalam. Mazhab Ibn Sirin, itu tabi'in. Kita kenal mazhab empat itu saja. Itu mazhab yang paling banyak dibukukan. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf, macam-macam tarikat. Semuanya mestilah berdasarkan Quran
dan hadis Nabi SAW dan ijtihad yang betul. Pada awalnya berlaku perbincangan dalam perkara khilafah, melantik pemimpin. Apabila wafatnya Rasulullah SAW, mereka berijma' menegaskan wajib dilantik khalifah sebagai pemimpin umat dan melaksanakan hukum Allah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika hayatnya. Dan mereka berpendapat bahawa khalifah itu dari kalangan Quraisy sebagai golongan yang paling kuat dan berpengaruh pada masa itu. Khalifah itu mestilah dibai'ahkan, yakni kenyataan kesetiaan dalam perkara yang tidak bercanggah dengan Allah dan Rasulnya. Bai'ah ini dilakukan oleh umat Islam atau wakil mereka, dikenali ahlul halli wal aqd, yakni pemimpin-pemimpin kalangan ulama dan umara. Mereka berpendapat bahawa syura hendaklah ditegakkan dalam perkara yang tidak ada nas. Kerananya disah pada para pemimpin yang dinamakan ahlul halli wal aqdi, dengan ulama dan umara. Ulama ialah ilmuwan agama. Umara, pemimpin-pemimpin yang dilantik di wilayah-wilayah yang banyak dan urusan tertentu. Mereka juga adalah ulama. Mereka mengembalikan urusan itu hendaklah beriman dan adil dari segi pribadi, mengembalikan menjadi urusan negara. Dan menjadi ukuran adil itu ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Pada awalnya, masalah fiqh tak banyak khilaf. Masalah akidah tak banyak khilaf. Mereka, kerana Rasulullah masih hidup, sahabat-sahabat utama masih hidup. Bila Nabi wafat, khilaf dalam masalah melantik khalifah saja. Golongan muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali. Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian mereka bersatu melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terhubung dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ahli sunnah wal jamaah sangat menjunjung tinggi semuanya. Mengakui keempat-empat al-Khulafa ar-Rasyidin adalah orang yang paling layak di zaman masing-masing. Memohon supaya Allah mengampun dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam pertelingkahan dan apa yang berlaku di kalangan mereka. Kerana jasa mereka yang sangat besar bagi menegakkan kalimah Allah. Walaupun sudah tentu ada yang bersalah dalam pertelingkahan itu, inilah sebab Allah dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Surah Asy ayat 10. Artinya, dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam iman. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau amat limpah belas kasihan-Mu dan maha penyayang. Ayat diucapkan oleh generasi awal umat Islam bila berlaku peperangan dalam masalah khilafah selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nasib malang bagi umat Islam. Kemudian peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Aisyah, Zubair dan Talha. Walaupun lagi ijtihadnya Sayyidina Ali betul, tak boleh dinafikan. Dengan sebab itu Ahli Sunnah mengiktiraf Sayyidina Ali adalah Khulafa' Rasyidin. Dia itu hal dia semua, tak dinafikan. Mereka yang salah melawan Sayyidina Ali, kita doa pada Allah Ta'ala, dia ampunkan dosa mereka dan tidak melaknat mereka, serah pada Allah Ta'ala. Ini sikap Ahli Sunnah wal Jamaah. Generasi pertama ini tidaklah menamakan diri mereka dengan nama mazhab yang tertentu. Kerana umat Islam pada masa itu berpadu dari segi hidupnya. Para sahabat yang masih hidup menjadi tumpuan untuk bertanyakan masalah. Masa sahabat masih hidup, ada apa-apa masalah, mereka bertemu dengan ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhu. Termasuk ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, menjadi tempat bertanya dalam masalah agama.
Begitu juga di zaman tabi'in. Bukan sahaja mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, tetapi mereka mengisbatkan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, dengan tidak menokok tambah dan menghurai secara meleret-leret. Berserah pada Allah Ta'ala dalam ayat mutasyabihat. Mereka kata hurai. Kesemua imam mazhab yang terkenal seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyanus Tsauri dan lain-lain yang berada di abad pertama sehingga ketiga hijrah berpegang dengan aliran salaf ini. Belum ada Asy'ariyah, belum ada Maturidiyah masa itu. Mereka semua adalah salaf. Adapun selepasnya mereka berpecah pada mazhab-mazhab yang berkhilaf dalam perkara furu', akidah, syariat dan akhlak. Namun tetap bersatu dalam perkara rukun dan dasar Islam. Mereka itu mazhab salaf. InsyaAllah kita bincang pula tentang Asy'ariyah. Wallahu a'lam.